أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al idza hazna syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Alhamdulillah. Selamat malam kepada saudara-saudara yang dihormati sekalian. Marilah kita sama-sama meletakkan diri kita, meluangkan hati kita untuk kita mari hadir dalam satu majlis ilmi yang maha mulia, majlis yang sudi untuk nak mensampaikan ajaran-ajaran agama, untuk nak mengingati adik-adik kakak sama ada di sini dan di rumah masing-masing, dan begitu juga ibu-ibu dan bapa-bapa, abang-abang dan adik-adik. Mudah-mudahan kita dapatkan istifadah, al-ifadah, faedah daripada ini majlis yang maha mulia. Tak lewatkan masa, kita mari nak sambungkan bicara kita lagi dalam masalah kita nak tutupkan ilmu lughatul Arabiyyah, iaitu ilmu nahwu kita ni. Mudah-mudahan majlis ini dapat kita boleh meneruskan hingga ke seterusnya. Sebelum kita nak pergi masuk bicara kita, sedikitlah kita nak murajaah sikit yang kita belajar pada minggu kemarin itu, iaitu kita tahu dah kata dalam bicara bahasa Arab saat ni tu adanya al-kalam, adanya al-kalimah, dan kalimah-kalimah saat ni tu kalimah dalam bahasa Arab saat ni tu ulama kita bagi tubik kepada isim, fi'il dan haraf. Isim, fi'il dan haraf. Pada halaqah yang lepas tu kita sudah nyata dah lah di sini di dalam majlis yang maha mulia ini bahawasanya apakah alamat-alamat tempat percemir kita nak kenal kata kalimah tu kalimah isim, dan apakah alamat-alamat yang kita nak kenal fi'il dan kita nak kenalkan haraf. Kita nak kenalkan haraf. Iaitu kita sudah menyata dah sikit kemarin tu iaitu sakut paut dengan isim dan fi'il. Maka isim ni kita nak kenalkan dia. Isim ni bahasa Arab bahasa Melayu kita kata kata-kata nama lah. Kata-kata yang menunjuk di atas nama. Tak kira lah nama saat ni tu nama orang ataupun nama binatang ataupun nama tempat ataupun nama benda. Perkara yang menunjuk di atas nama tu panggil isim, kata-kata nama lah. Maka kita dah royak dah dulu kata nak kenalkan tempat percemir kita nak kenal isim tadi tu. Yang pertama dia dikenalkan dia saat ni tu iaitu kalimah tu dapat kita boleh sandarkan kepadanya. Dapat kita boleh sandarkan kepadanya. Tu dia. Dan huraya-huraya kita tu kita dah menyata dah dulu. Seperti lafaz kita kata nak kenalkan lafaz isim, sah kita isnad, sandarkan kepada satu perkara, satu benda tak ni. Kalau kita nak sandar, kita kata kita nak sandarkan perbuatan kepada zat. Kita kata qama saat ni tu walaupun pada diri dia tu ada makna dah. Pada diri dia tu ada makna dah, tetapi nak disandarkan perbuatan saat ni tu kepada mana?
qama Muhammadun, qama Zaidun. Maka diri lafaz fi'il perbuatan saat ni tu kita sanakan kepada satu kalimah tu, maka kalimah yang sah boleh kita buat pak sanad itu dinamakan kalimah isim. Ingat dah, patut kita ingat molek. Sebab di mula-mula ni sebagai asas supaya kita nak pergi gunakan dalam gapo, dalam hidup harian ke, dalam guna kata-kata ulama ke, dalam kitab-kitab kita nak baca sikit lagi tu, wahai adik-adik yang mula nak belajar tu, dah kita hendak kita ambil perhatian di sini. Tu yang pertama. Yang kedua, kita boleh kenal juga sebagaimana kita royak minggu lepas tu, isim-isim tu kita boleh kenal kata dia tu menunjuk di atas khafat. Wabil khafdi. Wabil khafdi di sini iaitu gapo? Kalimah saat ni tu sah kita gapo? Meletakkan dia tu tepat khafat. Mana kata sah kita boleh buat dia saat ni tu mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Takkan kita belajar dalam ilmu nahwu dulu kan? Kita belajar dalam ilmu nahwu kata apa? Walil asma'i ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Iaitu tersabit bagi isim tu nak letakkan baris kita nak i'rab saat itu sah kita letak baris dia rafa'. Rafa', nasab, khafa'. Dan dalam isim tu tak ada jazim. Kita belajar kita biasa belajar dalam mata jurumiyah dulu tu. Orang yang biasa lepas mata jurumiyah tu, dia faham lah sekarang ni. Kata diri baris jazim tu dia tak ada di fi'il. Ya ada apa? Ya ada rafa', ya ada nasab, ya ada khafa'. Wala jazma fiha. Bersalah dengan fi'il. Fi'il saat itu ya ada apa? Baris dia. Ya ada rafa', ya ada nasab, ya ada jazim dan wala khafdha fiha. Khafa' tak ada pada apa? Pada fi'il. Tu dia. Maka di sini munasabah kita ngaji khafa' sini ni nak menentukan baris bawah di sini tu iaitu salah satu kita nak menghukumkan kata dia saat ni tu isim, maka dia tu sah kita buat mudhafun ilaih. Tu dia. Dia kata kadang-kadang kita nak letakkan baris khafa', kadang-kadang ia datangkan dengan harah khafa' hak kita lagi kasbuk. Kadang-kadang dia saat ni tu turut tepat baris bawah saat ni tu dengan sebab ikut. Sebab apa? Sebab jumlah dia dapat tu kadang-kadang ia ada i'rab jadi sifat, i'rab jadi apa? Jadi mausuf, kalimah belakang ni i'rab jadi sifat. Maka ia ikut pergi mari. Maka itu kalimah isim juga. Kadang-kadang dengan idhafah. Kita mengidhafahkan satu kalimah kepada satu kalimah. Seperti kita kata ja'a ghulamu Zaidin. Ja'a ghulamu Zaidin. Telah datangkan oleh seorang budak bagi Zaid. Maka Zaidin saat itu tu iaitu mudhaf pada menepati i'rab, ia boleh i'rab jadi mudhafun ilaih kepada apa? Kepada ghulam. Maka kalimah Zaidin tu dengan sebab kita ngaji tu kita boleh hukum kata dia saat itu kalimah isim. Sebab apa? Sebab dia boleh apa? Boleh i'rab jadi mudhafun ilaih, iaitu dengan cara al-idhafah. Dengan cara al-idhafah. Tu dia. Sebab tu di sini molek ni kita tengok dalam Hasyiah Kawakibud Durriyah ni kita tengok Syekh ni wagi molek sini. Dia bawa data di sini dia molek lah, kita baca dah dulu. Kita baca dah dulu ibarat tu, tapi kita baca tak habis ibarat tu, ada sikit lagi. Tak apalah, tapi nak royak di sini kata di sini kita nak menghukumkan dia saat ni tu satu kalimah saat ni kata isim, maka dia sah kita buat idhafah. Dan kita buat i'rab jadi mudhaf ataupun mudhafun ilaih. Sah. Tu dia. Dan seterusnya iaitu kita nak hukumkan isim juga iaitu kalimah saat ni tu terima tanwin. Terima tanwin. Muhammadun, baitun,
Tu rajulun, masjidu, masjidun. Kita kata lagi lah. Mana tu satu kalimah yang boleh terimakan tanwin, nun mati tadi tu nun sakinah tu, maka kalimah tu dinamakan isim. Ini sebagai tanda yang sebagai basic lah, sebagai asasi basic yang kita nak kenalkan kata dia tu kalimah isim. Kita nak kenal kata dia tu kalimah isim. Kadang-kadang kita ni adik-adik dan abang-abang hak mula, kita kata mula nak belajar. Kadang-kadang kita umur tua dah, kadang-kadang kita umur banyak dah, tapi rasa nak belajar. Maka kita jadi sebudak juga. Nampak tak? Jadi sebudak tak? Budak di sisi ilmu lah, tapi kalau di sisi umur tu kadang-kadang lebih lanjut daripada orang yang ngajar ni lagi. Itu dia. Maka satu kalimah yang boleh terima tanwin, maka kita hukum kata dia tu kalimah isim. Ustaz tanya kata, ma huwa hadhil kalimah? Maka kita nak tasawur, kita kata imma ismun, imma fi'lun, wa imma harfun. Maka kita nak hukum kata dia isim tadi. Kita nak hukum kata dia isim tu. Bina di atas apa? Bina di atas alamat hak kita duk belajar ni lah. Tu dia. Wa bidukhulil alifi wal lam. Dan kalimah tak ni tu sepatutlah dia masuk alif wal lam. Pada setengah ulama dia takbir dengan bidukhuli al. Tu ada juga di situ. Ada juga di situ. Kalau tu hak ulama takbir lagu tu ada khilaf lah di sini. Tetapi di sini tu Syekh kita Syekh Hattab ni ia bawa datang ni kata wa bidukhulil alifi. Iaitu ia boleh terima alif wal lam. Satu kalimah yang boleh terima alif wal lam, maka hukumlah kata dia tu isim. Banyaklah kita tengok al-madrasatu, al-jami'atu, at-talibu, al-mudarrisu. Kita kata al-mudarrisu makna guru, al-muallimu. Kita kata lagi lah. Tu dia dalam apabila kita jumpa, terutama kita ni tempat nak pelaksana, kita kena berhenti juga kita belajar ilmu ni kita we pandai guna, we pandai isti'mal. We pandai isti'mal dalam media dia. Maka tiap-tiap kalimah yang boleh terima alif wal lam, maka tasawurlah kita, hukumlah kita kata dia tu kalimah isim. Dia tu kalimah isim. Dan nak dinama juga kalimah isim, kita royak dulu iaitu masuk harah jar. Apabila kalimah tu mari datang selepas daripada harah jar, wajiblah kita hukum kata dia tu kalimah isim. Tu dia, habis di situ nah. Kita kata seperti kita kata dalam Quran tu apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allati barakna haulaha. Itu dia. Mana minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-masjidi masuk haraja. Al-aqsa masuk haraja. Itu menunjuk kata dia tu kalimah isim. Dia tu kalimah isim. Itu dia. Mudah-mudah. Mudah-mudah. Orang panggil apabila kita jumpa dalam jumlah, apabila kita jumpa dalam buku-buku, apabila kita tengok orang duk cakap, apabila kita dengar muhadarah, apabila kita hadir di jamiah, mudah-mudah kalimah. Mudah-mudah kita nak hukum di atas satu kalimah. Tapi kalau kita tak biasa belajar langsung, kita tak biasa lepas langsung, lagu tu lah. Itu dia. Wallahu bihi alim. Kalau kita tak biasa lepas langsung tu, kurang-kurang kita biasa lepas kali. Meh weh. Kalimah ni menunjuk gapo ni. Nanti kita faham. Malam ni apabila kita belajar dah, kita hukum dah di atas diri kita kata dia saat ni tu kalimah tu apabila terima alamat-alamat tersebut, hukumlah kita kata dia tu kalimah isim. Baik. Seterusnya sikit lagi dia kata fi'il. Apakah alamat fi'il? Kita belajar dah dulu. Alamat fi'il iaitu yu'rafu biqad wasin wa saufa wasin wa saufa wa ta'it ta'nis sakinah. Iaitu kalimah fi'il, hukum kalimah fi'il itu kalimah yang sah masuk qad.
Tu dia. Qad qama Muhammadun apa dah? Qad qad yakumul muslimuna. Qad yakumul muslimuna. Tu dia. Qad qamatis shalah. Qad aflahal mu'minun. Aflaha tu fi'il. Sebab apa? Sebab masuk qad. Tu dia. Habis. Yang kedua, as-sin. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Yaqulu tu masuk sin, menunjuk kata dia tu fi'il. Tiap-tiap kalimah yang masuk sin dak pe tu, maka itu adalah salah satu alamat kita nak hukum kata dia tu fi'il. Iaitu kata-kata perbuatan itulah. Dan kalimah tu apa? Boleh masuk saufa. Boleh masuk kalimah saufa. Tu dia, boleh masuk kalimah saufa. Dan kalimah saat itu boleh terima ta ta'nih. Boleh terima ta'ut ta'nis sakinah. Maka apabila dia saat itu tu sepatut terima ta ta'nis sakinah, maka hukumlah kita kata dia tu kalimah fi'il. Kita kata ta ta'nis sakinah salah satu khusus bagi fi'lul madhi. Kita cari, kita banyak mufradat kita tu. Mufradat dalam masalah kita nak letak saat ni tu. Katabat, zahabat, la'ibat, qamat, fa'alat. Tu. Mana tak tiap-tiap kalimah yang boleh terima ta'ut ta'nis sakinah, maka kalimah tu dihukumkan kalimah fi'il. Nak khusus lagi iaitu fi'lul madhi. Tu dia. Ta'ut ta'nis sakinah, orang tak biasa belajar ni kata gapo ustaz ta'ut ta'nis sakinah. Tak nak menunjukkan apabila masuk pada fi'il tu, nak menunjuk kata fi'il tu beri faedah kata dia tu perempuan. Kalau qama lelaki, telah berdiri ia seorang lelaki. Kalau qamat telah berdiri ia seorang perempuan. Tu cara isti'mal dalam bahasa Arab tu ia lagu tu. Cara isti'mal, cara guna kita dalam bahasa Arab tu ia lagu tu lah. Tu dia. Kita we pandai beza di antara kalimah-kalimah dan jumlah-jumlah dan alamat dia. Adapun masalah kita nak cakap, nak muhadasah, itu berhajat kepada kita al-mudawamah wal mudarasah wal mumarasah. Mana kata kita we pandai guna apabila kita masuk cakap dengan orang Arab. Dengan kita tidak ada kawaid langsung, kita nak cakap lagu mana? Tapi dengan sebab kawaid ni lah membawa pada kita tu, kata kita boleh beza di antaranya. Tu dia. Kita tak katalah kepada guru kita, aina yazhab. Kita kata seorang Muhammad tu duduk dapat. Kita apabila kita ada kawaid, kita tak akan kata dia kata aina yazhab. Tak kata gitu. Kita nak kata aina tazhab. Tu. Sebab apa? Sebab ia mukhatab, ia orang hak kita tuju, iaitu anta. Tu. Kita tak tanya kata limadza yajlis. Kita tak tanya gitu. Tapi kita tanya limadza tajlis. Bagaimana kamu duduk ni? Cara isti'mal. Cara kita nak isti'mal. Itu masalah muhadasah. Di sini kita nak kecek dalam masalah al-qawaid. Tu dia al-qawaid. Maka di sana saat ni kita boleh buat khalasah lah, kata hak murajaah kita hak minggu dulu tu iaitu kita tahu alamat isim dan alamat fi'il dan cara-cara nak gunakan dia. Hari ni insya-Allah bimasyiatillah kita nak mari tengok pula kata fi'il tu terbagi kepada berapa. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulum masyayikhina al-kiram wa huwa salasatu anwa'in. Dan iaitu fi'il tu wa huwa. Tu dia. Ia tak kata dengan wal fi'lu salasatu anwa'. Ia mai kata wa huwa. Sebab apa? Sebab ia nak ikhtisar, nak pendekkan perkataan. Sebab dulu ia sebut dah. Ia sebut dengan isim zahir dah, maka dalam bahasa Arab ni kalau ia sebut dengan isim zahir dah, cara nak takbir hak sempurnanya ia kena sebut dengan isim dhamir. Hak sempurnanya ia kena sebut dengan isim dhamir. Wa huwa dan iaitu fi'il tu. Fi'il saat ni tu salah satu anwa'in. Ada 3 bahagian. Tu ada
ada 3 bahagia. 3 bahagia tu gapo tik? Ada 3 bahagia. Madin, fi'il madhi, wa mudhari'in. Tu madin wa mudhari'un wa amrun. Tu dia ada 3. Kita biasa baca dah dalam hasyiah ni. Kita biasa baca dah dalam hasyiah, tapi dengan cara kita nak lalu yale sat ni tu kita kena belajar juga. Kita kena belajar juga. Kita tahu dah kata fi'il tu alamat yang lagu tu, dan dalam alamat tu ada alamat yang khusus bagi fi'il madhi, ada alamat khusus bagi fi'il mudhari', dan ada alamat musyarakah di antara fi'il madhi dan mudhari', seperti apa? Seperti alamat harfu qad tadi tu. Tu kita belajar. Maka hari ni gapokah fi'il madhi? Gapokah fi'il madhi? Sebab fi'il tu menunjuk di atas perbuatan. Tiap-tiap perbuatan yang ada hadas, yang ada gapo? Kalau kue hak berlaku saat ni. Tu dia. Wa huwa, dan bermula iaitu fi'il saat ni tu salah satu anwa'in, iaitu ada 3 bahagian. Salah satu i'rab jadi khabar. Khabar pada wa huwa itulah. Wa huwa mudhaf, anwa'in mudhafun ilaih. Maka kalimah anwa'in tu sahlah kita i'rab jadi apa? Kita royak kata dia tu kalimah isim. Sebab apa? Sebab tiap-tiap mudhafun ilaih dia kena kalimah isim. Kita belajar. Mari tatbik, mari pelaksana selalu. Tu dia dah. Sebab itulah kita kata orang kita ni, kita nak belajar ni, kita nak menuntut ilmu ni, yang mula-mula sekali kita katalah dengan tajribah kita sendiri, dengan pesan-pesan guru kita dok goyak kepada kita, kata orang yang nak belajar, orang yang nak masuk, nak mudah nak terima ilmu ya Allah SWT nak uwi kepada dia saat ni tu, walaupun pada semua manusia tu kena apa? Kena usaha belaka. Orang panggil ilmu laduni saat ni tu jarang sangat orang nak boleh. Banyak ke ilmu kasbi saja. Banyak ke ilmu kasbi saja. Tetapi hak mula-mula kita kata dengan cara kita kasbi ni, kita usaha saat ni tu mula-mula sekali kita kena wi hati kita tu. Hati qasak kita tu wi, kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala sungguh. Hak tu kita kena tak mula-mula sekali. Pada mula-mula salah. Kata kita kena tahqiq, kita nak takkik boleh di atas diri kita, hati kita kena bulat-bulat untuk kasih nak terima ilmu. Kalulah di sini kita tak bersih, kita tak proses, kita tak betul di sini, nasihat tak dapat ilmu agama. Kalau dapat pun lagu tu lah. Tapi hak mula-mula sekali saya wasiat pada diri saya dan kepada adik-adik, abang-abang yang duk dengar ni, kita kena ikhlas molek. Kita belajar tu ikhlas untuk nak terima ilmu, biar wi molek. Niat wi molek. Kata kita ni belajar ilmu, kita nak gapo? Kadang-kadang orang belajar ilmu, aku nak gak juga ilmu ni untuk nak gapo? Untuk nak gi wak hugut orang. Tak leh. Untuk nak gi wak kelahi ngak orang. Tak leh. Untuk nak royak kat orang kata aku ni pandai. Tak leh. Tak leh. Orang panggil tu matlubat. Benar yang kita nak tutup tu kita kosak. Tak leh. Bukan haram pula kita kosak lagu tu. Sebab itulah saya wasiat, saya besar kepada adik-adik yang dengar ini kaset, yang dengar ini video ni. Mula-mula sekali kita ikhlas molek hati kita. Bersih hati kita. Dalam masalah kita nak terima ilmu. Baru kita dapat ilmu daripada orang. Nampak tu deh? Tu dia. Lepas tu kita hati kita ni di luar. Jangan di masyghul. Jangan di sibuk, jangan di serabut, jangan di gapo. Tu ketika kita duk belajar tempat belajar ni, hati kita luar. Kadang-kadang kita ni hadah tu untuk nak belajar belaka. Tapi tengah-tengah jalan jadi perkara lain yang menarikkan kita tu daripada hadah kita asal pergi kepada perkara lain. Hak tu kita tak si. Dan hak tu kita tak mau. Kata asal ni kita nak tutup ilmu. Tetapi boleh kita duduk satu fatrah suasana yang mengheretkan kita, menarikkan kita daripada hadah kita asal pergi kepada perkara lain. Tu dia. Ini perkara yang penting. Ini perkara yang penting. Dan hati kita saat itu, kita luar. We free, orang panggil. We free molek hati kita supaya
gapo? Kita nak terimakan ilmu untuk masukkan dalam hati kita, dalam diri kita dan dalam akal fikiran kita. Sebab akal fikiran ni Tuhan wi belaka. Tapi duduk dikata kita penuh dengan apa akal fikiran kita tu, hati kita tu. Tu kita nak tanya diri kita masing-masing. Wa huwa salasatu aqsam, dan bermula fi'il saat itu ada apa? Ada 3 bahagian. Ada 3 bahagian. Fi'lul madhi, madin, wa mudhari'un, wa amrun. Tu dia. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari' dan ada fi'il amar. Sebab perbuatan ada 3 ni ya. Seperti saya lihat dulu tadi lah. Fi'il madhi ai qabla zamanul takallum, iaitu sebelum daripada kita nak cakap. Mana perbuatan tu berlaku dah. Halut takallum. Wa perbuatan kita ni ketika kita nak cakap tu. Halut takallum. Wa itu gapo? Ba'da takallum, selepas daripada kita cakap. Iaitu mustaqbal. Tu dia. Madin fi'il madhi ni kita tanda adik-adik ada mutabaah ikut ini halakah ni, kita tandalah. Kita bersedah kata dulu tu kita ada tepi kita semua. We ada pen, we ada kurasah. We ada kurasah duduk tepi kita tu biar kita nak tanda. Kita nak belajar dengan siapa-siapa pun mula-mula sekali kita kena tanda. Tanda ni penting. Bahasa orang tempat kita ni panggil dhabit. Dhabit kitab, dhabit buku. Kita nak kena pandai dhabit. Pandai tanda fawaid hak guru kita duk royak tu. PA tu pada logat saat itu ma dalla ala hadas. Iaitu bagai sesuatu yang menunjuk ia sesuatu di atas kelakuan, di atas hadas, di atas kelakuan. Itu pada logat. Dan pada ulama nahwu dia kata PA tu gapo? Ma yadullu bi nafsihi ala hadatsin muqtarinin wad'an bi ahadi azminati salasati. Tu kita dak tu kita tanda tu. Kita kata iaitu bagai sesuatu ma yadullu bi nafsihi ala hadatsin. Bagai sesuatu yang menunjuk ia sesuatu tu dengan diri sesuatu tu di atas kelakuan, di atas hadas, di atas kelakuan yang berlaku saat ni, perbuatan yang berlaku saat ni. Hadas muqtarinin wad'an, yang hadas saat ni tu perbuatan yang berlaku saat ni tu yang tersimpul pada lentok ke ulama saat itu dengan salah satu daripada masa yang 3, iaitu perbuatan kita yang bersimpul, yang menyelidiki, yang sekali dengan apa? Dengan hantaran ulama kita salah satu daripada masa yang 3. Perbuatan kita bersepakai. Kalau misalnya tu bahasa lama sikit panggil bersepakai. Mana menyertai. Perbuatan yang menyertai hadas kita tu, menyertai, iaitu menyertai dengan masa yang 3. Hadas kita tu berlaku qabla takallum wa halut takallum wa ba'da takallum. Mana mudah-mudah iaitu perbuatan kita tu bersepakai menyertai perbuatan yang telah lepas dah, perbuatan hak sekarang dan perbuatan lagi akan datang. Maka itu menunjuk di atas takrif hak ulama lughahwi pada masalah fi'il. Pada masalah fi'il, ma yadullu bi nafsihi ala hadatsin muqtarinin wad'an bi ahadi azminatis salasah. Tu dia. Iaitu gapo? Kalimah yang menunjuk dengan dirinya. Tu isyarat gapo? Isyarat kata perbuatan tu fi'il tu ia tunjuk dah diri dia, ia tak berhajat kepada kalimah yang lain. Ma yadullu bi nafsihi. Diri dia tu yang faham dah. Ia tak benar berhubung kalimah lain dah, tapi diri dia tu ia faham dah. Tapi faham kan tak? Faham kata ada hadas di dalam tu, ada perbuatan di dalam tu. Supaya kita kata qama, supaya kita kata kataba, supaya kita kata syariba. Diri minum tu, faham dah? Maklum dah pada zihin, pada otak, dalam otak kita kata syariba tu makna minum.
Akala tu makna makan. Diri dia tu berhedah. Ada apa? Ada hadas di dalam tu. Syariba kalau yashrabu maklum kata dia saling menunjuk atas hal. Nampak tak? Ishrab menunjuk atas mustakbal. Maka di diri fi'il tu pada diri dia kalimah dia tu kadang-kadang dia tak berhajat dah. Dia tak berhajat kepada kalimah lain untuk nak fahamkan makna dia. Bersalah dengan harah. Harah bersendirian dia kena berhubung dengan kalimah lain baru faham. Tu dia. Mari kita mari tengok lagi. Maka masa hak tiga tadi tu murad itu madhi, hal wal mustaqbal hak kita nak kecek. Maka fi'lul madhi tu. Tu fi'lul madhi tu makna kan tu. Fi'lul madhi dia kata ma dalla ala hadatsin waqa'a fi zaman alladhi qabla zamanit takallum. Iaitu barang yang menunjuk ia barang tu di atas hadas. Di atas kalau kue perbuatan sakning. Berlakunya waqa'a huwa. Berlakunya ia barang sakni tu hadas sakni tu tu berlakunya hadas tu huwa tu hadas. Waqa'a huwa i'rab li fa'il. Waqa'a fi zaman pada masa yang sebelum masa yang kita cakap. Mana kata no? Mana kata hadas saat itu berlaku sebelum kita nak cakap. Ya berlaku dah. Lagu ning lah mudah-mudah kita kata. Kita kata satu khabar kita mai royak. Kita kata kan no? Kita kata seorang Muhammad ni telah makan. Kita mai royak kepada kita. Makan dah tu. Demo tu makan dah tu. Mana kan? Mana kata kau kita duk royak tu perbuatan tu berlaku dah. Sekarang ni you duk makan. You duk makan sekarang ni. Kita kata. You duk makan sekarang ni. Mana tu ba'da zaman takallum. Selepas pada kita royak tu you sekarang ni you duk kata dah. Perbuatan tu duk berlaku. Tu dia. Kalau kita pergi suruh dia, tu mustakbal. Tu dia. Habis tu dia kata ma dalla ala hadatsin waqa'a fi zaman allazi qabla zaman takallum. Fi'il madhi. Seperti kita kata fahimat talibu safara ar-rahalatu raja'a al-ghaibu. Fahimat talibu. Telah fahamkan oleh seorang pelajar. Nasallahu ayyurzuqana al-fahm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala wilah nikmat faham kepada kita. Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma amin. Telah fahamkan oleh seorang talib. Mana nak? Telah faham oleh seorang diri faham. Apa raja'a al-ghaibu. Telah kembalilah seorang yang hilang. Mana nak? Tu dek. Kita kata telah kembalilah seorang yang hilang, telah fahamlah seorang pelajar, maka kata diri faham, diri raja'a tadi tu qabla zaman takallum dia berlaku dah. Tu dia. Maka di dalam tu kita kata, di dalam tu menunjuk atau dalam fahima, wasafara, wa raja'a tadi tu. Telah faham oleh seorang pelajar, telah gapo musafirlah seorang nak musafir dan telah kembalilah oleh seorang yang hilang tadi tu fahima safara wa raja'a tu kalimah tiga-tiga tadi tu di dalam dia tu ada hadas, iaitu diri faham tu, diri musafir tu, diri gapo, diri kembali tu, dan di dalam dia ada lagi ada zaman, ada masa. Tu masa iaitu qabla zaman takallum, berlaku sebelum daripada kita nak apa? Masa yang kita nak cakap. Tu dia. Sebab tu dia kata di sini nyata wa tadullu ala hadhil kalimat amrayn. Awal makna nudrikuhu bil aql. Iaitu kita faham dah dengan akal kita kata dalam tu ada hadas. Dan kita faham juga dalam hadas tu ada masa. Ada masa. Sebab tu dia kata fi'lul madhi tadi tu makna dia iaitu barang yang menunjuk di atas hadas. Hadas tadi tu berlaku pada masa yang sebelum daripada masa yang kita nak cakap. Itu bang fi'lul madhi. Pas nak kenal fi'lul madhi tu lagu mana? Tu dia. Dah kita nak kenal fi'lul madhi tu
Lagu mana di sini kita nak kenal fi'il madhi? Dia kata wal madin. Madhi tu jadi badal tu. Jadi badal kepada salah satun. Tu dia. Sebab tiap-tiap badal ni dia nak bagi tafsir hak ijmal hak dulu tu. Badal mubdal minhu tu duduk di salah satun lah. Tu dia. Kita boleh faham dah. Cara baca, cara gapo, cara nak letak makna. Tu dia. Kita tak orang buat miskin. Buat miskin tu kan. Geno ya baca madin ustaz. Sedangkan badal saya pernah belajar ya duduk le masalah at-tawami'. Masalah ikut. Badal kena ikut mubdal minhu. Tepat mubdal minhu rafa', dia pun kena rafa'. Tu dia. Maka di sini ulama kita jawab kata kan. Jawab kata dia baca madin sebab dia nak zahirkan baris dhammah tu tak leh sebab dia berat. Sebab dia berat. Maka dia tinggalkan ya asal madiyun. Ya asal madiyun. Maka dia hazahkan ya saat tu dia mengekali baris kasratain di bawah tu menunjuk kata kan? Menunjuk dah kata tiap-tiap ya tu menepati dia tu kasrah. Tu dia madin. Habis tu. Madin saat ni alamat dia nak kenal fi'il madhi tu gapo? Wa yu'rafu bi ta'it ta'nis sakinah, dan diketahuilah ia fi'il madhi tu. Tu dia. Dah kadang-kadang kita ni duk belajar, duk ngajar, duk gapo, duk goyak ni. Kita kata ustaz ni geno ya wahi ya suka sangat duk goyak duk goyak nyo, duk goyak gapo. Tu dia. Tu uslub orang panggil orang nak belajar nak mula-mula nak belajar tu dia kena tahulah. Dia kena tahu. Tapi kita kata kalau banyak doa tu ya lebat doa tu ya muak juga dah. Tapi nak hak muhimnya kita boleh tahu kata tiap-tiap kalimah yang kita baca saat ni yang kita beri makna saat ni tu dia tu ada apa? Ada hikmah, ada makna di dalam. Kadang-kadang ni orang baru-baru ni lah, orang hak orang belah-belah sel ni tak minat belajar lagu ni. Ai panggil kata wasa jemu, wasa gapo. Itulah ai panggil salah satu ujian mereka. Sebab tu ilmu tu jadi hilang banyak. Orang belakang generasi belakang ni jadi hilang banyak ilmu. Sebab kita gapo? Kita tak ambil penting dengan apa yang ulama kita buat. Kita tak ambil buat belakang. Allahu akbar. Ini panggil salah satu daripada afat talibul ilmi, iaitu halangi nak menarikkan manusia supaya tak sewiduk dalam halaqah ilmu. Kalau tanya saya ni boleh royak tak dengan cara mafhum? Saya boleh royak. Tapi dengan sebab gapo kita duk royak lagu ni? Dengan sebab gapo kita duk usaha juga nak royak lagu ni, nak royak satu persatu? Ini nak menunjuk kata kita ni nak royak kata nak kita faham seperti ulama kita faham. Tu. Nak hasil faham tu. Faham mula-mula tu. Nak kita nak hasilkan satu cara uslub ulama kita letak tu, bukan mudah jugalah. Maka apabila kita hasil dah, kita nak terjemuh, kita nak gapo tu ikut kita lah. Tapi mula-mula kita nak belajar, wahai adik-adik yang kasih sekalian, kita kena belajar lagu ni lah. Kita tahukan fi'il, kita kena tahu juga fa'il. Maka tiap-tiap fi'il ia berhajat kepada fa'il. Kadang-kala fa'il itu iaitu fa'il mustatir. Kadang-kala fa'il itu fa'il mudhar, iaitu fa'il itu zahir. Kadang-kadang fa'il itu mustatir, tersusuk di dalam fi'il itu. Itu kita kena tahulah. Apabila tak ada fa'il yang zahir, kita kena takdir mari diri. Maka diri takdir itulah kita terjemuh ianya. Tu dia. Sampai tu dia kata di sini, madin wa yu'rafu bi ta'it ta'nis sakinah, dan diketahuilah ia fi'il madhi. Yu'rafu fi'il mudhari' binal majhul. Takdiru huwa naibul fa'il. Tiap-tiap fi'il yang dibacakan dengan bina majhul ia berhajat kepada naibul fa'il. Tiap-tiap fi'il yang dibacakan dengan bina maklum maka dia menyertai dengan dia fa'il. Kita sudah royak dah dulu. Wa yu'rafu bi ta'it ta'nis sakinah, iaitu terkhusus kepada fi'il madhi, iaitu
dengan masuknya yasluhu dukhulit ta'nis sakinah. Sepatut terima ta'nis sakinah. Ini terkhusus bagi fi'lul madhi. Seperti apa? Wa dzalika nahwu qamat wa qa'adat. Telah berdirilah ia. Telah berdiri qamat hiya. Dia tak kata huwa. Kalau qama tu huwa. Wa qa'adat telah duduklah ia. Ia kena takdir hiya. Tu dia. Tu ai panggil tu qamat tu. Tak tu. Tak hak duduk di kalimah qama lah, duduk di qa'adat dia panggil ta'ut ta'nis sakinah. Maka apabila ta'ut ta'nis sakinah masuk pada fi'il tu dihukumlah kamu kata fi'lul madhi. Fi'il madhi ada gapo? Dalam makna dia tak ada gapo? Ada hadas dan ada zaman. Zaman mana? Zaman qabla takallum. Mana tu zaman yang sebelum kita nak cakap. Apabila kita nak cakap tu, kara tu pasti berlaku dah. Tu dia. Habis itu dah. Habis di situ. Tu sebagai alamat. Sebagai alamat. Di sini ni Syekh Hattab kita ni bawa data satu saja, iaitu fi'il madhi nak dikenalkan dia, iaitu masukkan ta'ut ta'nis sakinah. Di sana ada lagi. Ya, di sana seperti kita kata seperti kita kata fi'il madhi saat itu tu dia masuk ta'ul fa'il. Ta'ul fa'il, iaitu ta menunjuk di atas i'rab jadi fa'il. Seperti kita qa'ada, seperti kita akala. Akala tu fi'il madhi. Apabila masuk ta'ul fa'il, maka i'rablah kata hukumlah kamu kata apabila masuk ta'ul fa'il di atas satu kalimah, maka kalimah tu dinamakan apa? Dinamakan kalimah fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Seperti akala, akaltu. Daraba, darabtu. Zahaba, zahabtu. Tu ai panggil ta'ul fa'il. Wa i'rabuhu apa? Fa'il. Fi'il i'rabnya ke mana? Akala, akaltu. Akaltu i'rab ke mana? Ai fi'il madhi mabni 'ala sukun. Mabni 'ala sukun wa ta'u dhamirun fi mahalli raf'i fa'il. Itu isim dhamir pada mahal rafa' dia i'rab jadi fa'il. Maka tiap-tiap ta fa'il yang berhubung dengan kalimah fa'il, hukumlah kita kata dia tu fi'il madhi. Tu tak kira dah. Hak isim dhamir, hak ta fa'il tu hak mutakallim pun baik hak al-mukhatab, muzakkar dan muannas. Kita kata akaltu. Akaltu hak mutakallim dah. Saya. Akalta iaitu kena kepada orang mukhatab, orang duk dapat kita. Lepas tu akalti menunjuk di atas orang seorang perempuan. Sebab dalam bahasa Arab ni dia buat beza di antara baris. Kalau kita kata akalti, hak ni menunjuk di atas perempuan. Kalau akalta, hak ni menunjuk di atas lelaki. Tu dia sama mukhatab saat ni tu. Mutakallim, mukhatab. Begitu juga musanna. Akaltuma. Akaltum. Tu akaltunna. Maka kalimah tu apabila isim dhamir menunjuk di atas fa'il saat itu, apabila masuk di satu kalimah, maka kalimah itu menunjuk kata kalimah tu jadi fa'il, maka kalimah itu dinamakan kalimah tu fi'lul madhi. Itu dia musannif kita buat satu ya sini, iaitu nak dinamakan, nak kenalkan fi'il madhi, iaitu masuk ta'ut ta'nis sakinah. Habis itu. Tu dia. Apabila kita belajar lagi panjang lagi tu kita belajar selapis tu kita kata apa? Kita kata fi'il madhi tu perkara yang menunjuk di atas apa? Pada zaman hak telah lepas. Perbuatan hadas saat itu yang telah lepas. Kita royak, ya lagu tu sungguh. Tapi kalau kita belajar lagi, kita didapati kata di sana tu ada juga fi'il madhi saat ni tu menunjuk di atas makna hak sekarang. Itu dia. Menunjuk hak
menunjuk kata masa tu masa sekarang. Ada juga fi'il madhi tu lagu tu. Hak macam tu ada juga. Sebab tu kita apabila kita belajar di satu tempat, kita naik satu tempat, satu tingkat lagi, kita pergi pada satu tingkat lagi, kita dapat tahu banyak lagi ilmu yang kita tak tahu. Sebab tu jangan gaduh. Seperti sini kita nak bawa data sini sikit daripadanya kata fi'il madhi saat ni tu. Asal dia saat itu masa tu menunjuk atau masa telah lepas. Tetapi bilakah fi'il madhi saat itu tu ia takbir dengan fi'il madhi tapi menunjuk atas sekarang. Itu dia. Dia kata di sini fi'il madhi hak menunjuk atau makna sekarang, dia kata wa qad yadullul fi'il madhi 'alal hal idza ista'mala fil 'uqud. Apabila kita gunakan kalimah fi'il madhi saat itu pada masalah akad. Segala hak akad nikah ke, akad nak wihbah ke, akad nak wiharta ke, akad apa ikutlah. Kita tu sirah akad saat itu. Akad jual beli. Tu akad apa? Akad nak hebahkan harta. Akad nak nikah kahwin kita kata. Seperti kita kata bi'tuka hadzal kitab. Aku jualkan bagi engkau akan ini kitab. Bi'tuka tu panggil fi'il madhi. Tetapi pada makna dia tu sekarang. Bi'tuka hadzal kitab. Aku jualkan akan dikau. Aku jualkan akan dikau akan ini kitab. Maka bi'tu tu ba'a yabi'u bi'. Menunjuk di atas apa ni? Menunjuk di atas walaupun takbir dengan madhi tapi madhi sini tahwilu makna hal. Tu dia. Jadi apabila kita belajar lagi tu kita akan tahu. Wa wahabtuka hadhil farasa. Dan aku hebahkan bagi engkau akan ini seekor kuda. Wa wahabtuka. Wa wahabtuka. Dan aku hebahkan akan dikau bagi engkau akan ini seekor kuda. Maka wahabtuka tu wahaba tu takbir dengan fi'il madhi. Wahabtu tu fa'il wa mudhaf ka mudhafun ilaih. Hadhihi tu maf'ulun bih. Al-farasa badal. Maka kita kata apabila kita takbir lagu tu dalam masalah alfazul aqd. Hak tu kata wa aufu bil uqud. Hendaklah kamu sempurnakan lafaz-lafaz akad kamu tu. Lafaz akad. Tu sebab tu apabila kita berlaku nikah kahwin, tu dia, apabila kita berlaku nikah kahwin, maka nikah kahwin itulah tempat kita akad tu. Qabiltuha. Qabiltu. Qabala tu qabala fi'il madhi tu fa'il. Tetapi kan dia takbir dengan fi'il madhi. Di sini apabila ia isti'mal, ia tutup diguna pada masalah akad, maka walaupun takbir dengan fi'il madhi, maka pada makna dia makna hal, makna sekarang. Tu dia. Banyak dah kita tengok atau kalimah-kalimah yang kita tak perhati. Apabila kita perhati, tahulah kata kara tu apa? Kara tu menunjuk kata fi'il madhi. Sungguh pada takbir dia tu. Tapi pada makna dia menunjuk kata sekarang. Nahwu qamat wa qa'adat. Qamat wa qa'adat. Berdiri ia dan telah duduk ia. Wa minhu, dan di antara fi'il setengah daripada fi'il madhi tadi tu ni'ma wa bi'sa wa laisa wa asa 'alal asahi. Dan di antara fi'il madhi saat ni tu gapo? Lafaz ni'ma dengan lafaz bi'sa dan lafaz laisa dengan lafaz asa di atas pendapat yang lebih sahih. Di atas pendapat yang lebih sahih. Peheran ni. Pehar kata di sana ada khilaf ulama lah kata lafaz tersebut sama ada daripada ni'ma dan bi'sa laisa asa saat ni tu ulama duk khilaf. Kata dia tu fi'il ke isim ke haraf. Setengah banyak gak daripada kalangan ulama yang iktibar kata lafaz tersebut tu daripada haraf. Tetapi musannif kita sini tegak kata di atas pendapat yang asah, di atas pendapat yang sahih, iaitu gapo? Hukumkan lafaz-lafaz tersebut, kalimah tersebut saat ni tu daripada kalimah fi'il, bukan kalimah isim, bukan kalimah haraf dak.
Tu dia ni masalah khilaf lah. Masalah khilaf kita tak boleh masuk banyak di sini. Takut kita tu jadi pening. Takut kita tu jadi belik. Pada kita ngaji mata mutamim. Tu dia. Namun kita masuk banyak-banyak doa tu jadi pening. Pening siapa yang ngajar tak bahaya siapa kau yang ngaji. Itu tak usah lagu tu dah. Majlis kita ni munasabah. Kita kata kita belajar kita yang sederhana. Kita maklumat pun sederhana. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bukakan di atas kita. Dan mudah-mudahan Allah SWT bukakan kepahaman kepada kita dan kepada adik-adik semua ada dengar ini. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Itu nak menunjuk kata apa ni? Nak menunjuk kata lafaz tersebut daripada ni'mah, daripada bi'sa, daripada laisa, daripada asa tu. Khilaf ulama kata dia tu isim ke, kata dia tu fi'il ke, kata dia tu harah. Tapi di atas pendapat yang sahih, dan lagi rajih dalam ilmu lughah ni iaitu musannif kita tegak di sini kata di atas pendapat yang lebih sahih dia tu kalimah fa'il. Sebab apa? Sebab kalimah tersebut apa? Sah kita masukkan ta'ut ta'nis sakinah. Seperti ni'mah, ni'mat, bi'sa, bi'sat. Tu dia. Asa, asad, laisa, laisat. Tu. Apabila kalimah tersebut dapat boleh terima ta'ut ta'nis sakinah, maka musannif kita tegak kata kalimah ni kalimah fi'il. Tu sahabat tu ayat tu lastum lasta minhum fi syai. Bukanlah kamu tu daripada mereka itu pada sesuatu pun lasta. Tu sahabat tu kita kata fa'il madhi yang mula-mula salah satu khusus alamat dia yatimu ta'u ta'nis sakinah dan yatimu ta'ul fa'il. Lasta minhum fi syai. Lasta tu ta fa'il. Maka habis tu ulama kata dia tu fa'. Apa? Dia tu fa' pendapat di atas pendapat sahih dia tu fa'lun. Tu dia. Walaupun pada faedah tu kita tengoklah ni'mah satu fi'il yang nak menunjuk di atas madah. Bi'sa satu fi'il pada makna dia nak guna isti'mal pada tempat kita nak zam ke sesuatu. Pada nak mencelakan sesuatu. Tu pada nak mencelakan sesuatu. Kita kata ni'matil murdi'ah. Apa ni? Kita kata ni'matil murdi'atu bi'satil fatimatu. Kita kata tak comel sungguh seorang Fatimah ni. Mana kata kita cela? Nikmat murdi'ah, orang yang ngandung, orang yang menyusu. Kita kata seorang yang menyusu dengan satu orang. Maka kita kata ni'matil murdi'ah. Orang nyusu ni molek sungguh, comel sungguh. Nikmat penyusu kita kata. Tu. Maka ni'mah fi'lul madhi di atas pendapat yang sahih. Maka dia saat itu pada makna dia nak menunjuk di atas madah. Iaitu untuk isti'mal guna dalam masalah nak puji. Bi'sa fi'l madhi juga di atas pendapat sahih. Tapi nak guna dalam masalah dia saat itu tu untuk nak mencelakan sesuatu. Tu dia. Wai nekasab ceng cai nekasab ceng sing deng sing dai. Walaisa wa asa. Walaisa ai panggil fa'il jamid yang nakis dia tu. Tu dia fa'il. Wa asa pun fa'il tu juga dinamakan fa'ilur raja. Iaitu fa'il untuk isti'mal kita dalam masalah kita nak harapkan sesuatu. Tu dia harapkan sesuatu. Kita tahu asa zaidan qaimun. Tu asa zaidan qaimun. Kita kata harap-harap seorang dahai saat itu berdiri ia. Asa amran halikun. Harap-harap seorang umat saat itu binasa ia. Maka kita kata asa pada apa tu? Asa saat itu tu dia tu berfaedah gapo ar-raja. Pada sini musannif kita menegakkan kata dia tu gapo? Dia tu fi'lul madhi. Dia tu fi'lul madhi. Seperti kata wa asad hindun an tuflaha. Wa asad zaidun an tuflaha. Aku harap-haraplah oleh seorang nama Hind saat itu dia tu selamat. Dia tu bertuah. Kita kata lagi lah. Wa asad. Terima. Asad fi'lul madhi mabni ala sukun. Litisai ta'nis sakinah. Hindun fa'il marfu'. Hindun fa'ilun
marfu'un wa alamatu raf'i dhammah. I'rab lagu tu lah. I'rab lagu tu lah. Walaisatil mu'minatu mutabarrijatan. Dan tidaklah seorang mukminah saat ni tu dia tu berlepas-lepas tubuh. Dia saat ni tu mana berlepas tubuh ni makna tak pakaian tu pakaian dia saat ni tutup lah. Tu bukanlah orang mukmin saat tu mutabarrijah. Tidak tutup, tidak gapo tutup aurat dia tu. Bahkan orang mukminah saat ni tu dia tutup aurat. Tu dia. Ini dah menunjuk kata laisa dengan asal dia tu adalah fi'l madhi. Di sini ni ada perbahasan ulama besar ni. Kalau kita belajar Alfiyah, kita belajar Ashmuni, kita belajar gapo kita at-tasrih, kita atas lagi tu ia akan royak kepada kita. Maka majlis kita ni kita sekadar ni sajalah kita kata kita royak dengan cara kita lalu. Maka sikit kata fi'l madhi, kita tahu dah kata alamat yang gapo dan hak khilaf tu apa dia. Sikit lagi dia kata wa mudhari'un. Wa mudhari'un dia kata wa yu'rafu bidukhulil lam alaih nahwu lam yakum. Fi'l mudhari' saat itu sahabat dia zahir lah. Tu wa harfu ataf. Mudhari'un ma'tuf. Ma'tuf mana? Ma'tuf pada madin. Maka madin duduk pak badal, ya pun duduk pak badal jugalah. Badal baca mubdal minhu baca rafa', maka badal pun kena baca rafa'. Sebab tu mudhari'un. Tu dia. Adapun di atas kau kata ulama nak buat kata dia tu jadi khabar pada mubtada mahzuf pun tak ada gapo, tapi kena takdir lah. Maka ulama jawab kata perkara yang tak berhajat kepada takdir saat ni tu lebih baik daripada atau lebih baik kepada takdir. Mana kata kita tak kena takdir tu lebih baik. Tu kalau takdir tu jadi panjang, tapi boleh baca sah baca belaka. Wa mudhari'un. Wa mudhari'un tu fi'il mudhari' saat itu pun sepatu makna dia tu ma dalla ala wuqu' hadatsin fi zamanil hal aw istiqbal. Barang yang menunjuk satu perkara sesuatu yang menunjuk di atas hadas. Hadas tu berlaku bila? Fi zamanil hal wal mustaqbal. Pada masa sekarang dan pada masa istiqbal. Pada masa istiqbal. Maka di sini kita kata dalam ni ada hadas dan ada zaman. Supaya fi'il madhi tadi seperti kita hurai tadi, maka nak kenakan fi'il mudhari' kata wa yu'rafu huwa, dan diketahuilah ia fi'il mudhari' saat itu dengan sebab masuk lam, alaihi ay ala fi'il mudhari'. Wa dzalika nahwu lam yakum. Wa dzalika nahwu lam yakum. Tu tidak pernah berdiri ia seorang. Lam yakum, tidak pernah berdiri ia seorang. Maka lam tu masuk pada satu kalimah, maka hukumlah kita dia tu kalimah fi'lul mudhari'. Wala budda fi awwalihi min ihdayiz zawaidil arba'i, dan segianya dan pastilah kena masuk di awal fi'il mudhari' tu salah satu daripada huruf yang zaidah yang 4. Tu harah zaidah yang 4. Orang panggil harah hak tambah pada fi'il mudhari'. Maka nak dinamakan fi'il mudhari', tu tak lain tak bukan kena apa ni? Kena masuk harah yang 4 tadi. Wahya al-hamzatu wan nunu wal ya'u wat ta'u yajma'uha qauluka na'aitu. Tu dia. Yajma'uha fi qaulika na'aitu. Tu dia. Dan apa ni? Dan bermula ia ihdaz zawaid. Ihdaz zawaid tu kita iktibar ihdaz zawaid muannas tapi kata wahia wa isti'nah mula hiya mubtadaun, alhamzatu khabar. Tu alhamzatu khabar. Dan iaitu dan ia ihdaz zawaid arba'ah tu gapo te? Hamzah, nun, ya, ta. Mana tak apabila masuk harah zaidah ning pada satu kalimah, terutama kalimah fi'il, maka hukumlah kalimah fi'il itu kalimah fi'lul mudhari'. Tu dia mudah-mudah. Tu dia. Mudah-mudah dia deh. Fi'il mudhari'. Yajma'u qauluka, dan dihimpunkan akan zawad di arba'ah saat itu oleh perkataan engkau. Oleh perkataan engkau kata na'aitu. Na'aitu bermakna ba'idtu.
Ba'idtu. Kalau anaitu makna adraktu. Tu dia kita. Kita kata gitu. Na'aitu bermakna ba'idtu. Ba'idtu 'anil maksud. Mulanya kita kata anaitu ai adraktu al maksuda. Mana tu dapat kita fahamkan maksud. Kita kata lagi lah. Tu hak nak muhingnya kita kena kata huruf zaidah ni apabila masuk pada fi'il, hukumlah kamu kata dia saat itu fi'lul mudhari'. Yadhhabu, dhahaba yadhhabu. Qara'a yaqra'u. Tu dia. Tu ya tu. Qara'a yaqra'u, akala ya'kulu. Tu. Kataba aktubu. Tu kita kata tu fi'il mudhari'. Tapi ada lagi wa yudhammu awwaluhu in kana madhi ala arba'ati ahrufin, dan dibaca dan diletakkan bagi akan dhamuhnya, dhamuh fi'il mudhari' saat itu jika adalah ia fi'il in kana madhihi, jika adalah fi'il madhinya, fi'il madhi mudhari' tu di atas 4 huruf. Dinamakan apa ni? Dinamakan di sini kata rubai mujarrad, dia saat itu di atas 4 huruf. Fi'il madhi hak mujarrad dia tu di atas 4 huruf. Dia masuk lagi musarah sikit. Mana kata no? Mana kata apabila fi'lul madhi hak 4 asal dia tu 4 huruf, ai panggil rubai mujarrad. Rubai mujarrad apabila fi'il madhi hak 4 huruf tu huruf asal tu lah. Seperti akrama, seperti akhraja. Tu. Maka apabila fi'il madhi tu 4 huruf, fi'il mudhari' dia kena baca baris dhammah dak pe. Akrama yukrimu. Tu. Akrama yukrimu. Jawab di sini, jawab atas sini seperti apa? Seperti kadahraja yudahriju. Dahraja tu fi'il madhi hak 4 huruf. Bina'i hak 4 huruf dalam ilmu sarah cara ni. Maka mudhari' dia kena baca dhammah bagi dak pe. Dahraja yudahriju. Tu. Hashasa yuhashisu. Akrama yukrimu. Farraha yufarrihu. Qatala yuqatilu. Tu. Ya tu ada panggil kena baca dhammah dak pe. Ini tempat kita kena ingatlah. Kita kena ingat. Lepas tu dia kata wa yuftahu fi ma siwa zalik, dan dibaca patah barang yang selain akan bagi di makian itu, makian hak madhi ada ala arba'ati ahruf tu. Seperti gapo? Dibaca patah. Seperti kalulah kita kata fi'il madhi hak 3 huruf tu maka gapo? Kita kena baca mudhari' bagi patah. Nasara yang suruh, zahaba yadhhabu. Tu. Zahaba yadhhabu. Akala ya'kulu. Tu kita kata kena baca patah dia. Seperti kata wa dzalika nahwu nasara yansuru, intalaqa yantaliku, istakhraja yastakhriju. Tengok. Kita tengok pada fi'il mudhari' tu. Yansuru tu baca patah. Yantaliku baca patah. Istakhraja yastakhriju baca patah juga. Tapi hak tadi akrama fi'il mudhari' ya yukrimu. Nak baca baris dhammah. Tapi hak lain daripada fi'lul madhi, lain daripada fi'il madhi hak 4 huruf, dalam arti itu fi'il madhi hak 3 huruf, bacakan fi'il mudhari' dia iaitu baris fathah. Tu ya nak ayat. Tu dia. Wal amru wal amru wa yu'rafu bidalalatihi 'ala talabi. Dan fi'il amma tadi itu tu. Fi'il amma iaitu ma yadullu ala hadatsin yutlabu husuluhu fi zamanil mustaqbal. Iaitu fi'il amma saat itu bagai yang menunjuk di atas hadas juga. Kalau menunjuk di atas kalau kuih hadas juga. Tetapi yutlabu husuluhu fi zamanil mustaqbal, dan ditolakkan hasil hadas saat itu pada lagi akan datang. Ditutukkan kepada kita nak hasilkan itu hadas saat itu pada mustaqbal. Sebab kita kata fi'il mudhari', kita nak suruh. Ketika kita nak suruh tu, orang kena suruh tu kadang-kadang tak buat lagi. Jadi buat selepas pada tu. Seperti kata, ya Muhammad, ijlis. Kau duk suruh tu tak duk lagi. Lepas dia duk, lepas kita suruh tu baru dia duk. Ya ijlisu. Ya tullabu ijlisu. Hendaklah kamu duduk.
Ijlisu tu ketika suruh tu dia ada, lepas suruh tu dia baru duduk. Itulah menunjuk kata yatlubu husuluhu fil mustaqbal, fi zamanil mustaqbal, pada masa lagi yang akan datang. Maka nak kenakan fi'lu amma, iaitu nak dikenalkan ia, wa yu'rafu huwa bidalalatihi, dengan tunjuk kenyo amma saat itu di atas talab, di atas tutup te. Tutup te ni kita faham dah, kamsang. Di atas tutup te, arah tu. Tu dia. Wa qabulihi ya al-mukhatabati. Satu lagi, fi'il amma saat itu dia terimanya fi'il amma tu masuk ya mufrad muannas mukhatabah. Ya mufrad muannas mukhatabah, iaitu ya menunjuk di atas isti'mal hak perempuan. Tutup ti guna hak perempuan. Seperti kita kata, ya rajul kum, wahai lelaki, diri olehmu. Ya imra'atun kumi. Tu. Kumi tu. Ku tu fi'lun am. Tapi ya tu mufrad muannas mukhatabah menunjuk di atas perempuan saat itu. Ya ni apabila masuk di atas satu fi'il, menunjuklah kata dia saat itu fi'lul amri. Nahwu kumi wadribi. Hendaklah berdiri oleh kamu, wahai perempuan. Wadribi, hendaklah pukullah oleh kamu, wahai perempuan. Pukullah kamu perempuan, berdirilah kamu perempuan. Maka menunjuk di atas apa? Menunjuk di atas apa? Saat ni menunjuk di atas hadas dan menunjuk di atas zaman, iaitu zaman mustaqbal. Habis. Kumi berdiri ia seorang. Wadribi, pukul ia seorang. Pada mana perempuan lah. Tu. Habis Tuhan kata oleh Quran kata, kum fa'anzir. Ya ayyuhal muzammil, kum fa'anzir. Tu, wahai orang berselimut, hendaklah diri oleh kamu, fa'anzir. Maka berilah berita ngeri tadi. Ya Maryam uknuti. Ya Maryam uknuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Uknuti, dia guna tu. Ya tu dia panggil ya mufrad muannas mukhatabah, era difa'il. Itu dia. Habis itu. Dan dia kata lagi wa minhu, dan di antara fi'il amma juga hatin wa ta'ala 'alal asah, iaitu kalimah hatin, hati. Kul hatu burhanakum. Tu hati. Ta'ali. Tu ta'ali. Maka ta'ali itu tu menunjuk di atas dia tu fi'lul am juga. Walaupun di sana musannif sini ya bawa data wa minhu menunjuk atas ada khilaf di sana. Ada perbahasan khilaf di antara ulama di sana dengan panjang lebar. Tapi Syekh Hattab kita sini bawa data sini menunjuk nak tegak kata apa? Kalimah hati dengan apa? Dengan ta'alin termasuk dalam fi'lul am, bukan ismul fi'lul am kali. Tu perbahasan panjang lagi dalam masalah ini. Habis situ dah. Habis situ. Tu dia. Kita sikit lah. Wal harfu, kita nak habis ini membahas. Dia kata wal harfu ma la yasnuhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li kahal wa fi walam. Tu dia. Dan bermula haraf saat ni iaitu satu barang yang tidak terima ia barang tidak terima serta barang tu oleh dalil isim dan dalil fi'il. Mana kata harah ni bagi kalimah yang tak terima alamat isim dan tak terima alamat fi'il. Maka dihukumlah kalimah tu kalimah harah. Sebab harah ni di diri dia tak dapat kita boleh faham. Ia kena bergantung kepada kalimah lain baru ia dapat faham. Mana kalau bahasa Sia kita kata kamciam lah. Huruf untuk nak buat perhubungi di antara jumlah. Maka harah ni nak kenal dia diri tidak ada alamat isim dan diri tidak ada alamat fi'il, maka itulah dinamakan harah. Tu seperti hal ataka hadisul ghashiyah. Hal kita kata fi fil baiti, fi syaqqati, fil madrasati, fit tariq. Fi tu banyak lagi lah kita kiyah lah. Seperti lam. Dan lam ni panggil harah juga. Harah untuk nak menjazamkan fi'il. Tu dia. Maka habis malam ni iaitu kita belajar kata bahagia fi'il itu ada 3.
Yang pertama fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'lul amri. Nah, dan fi'lul amri. Maka alamat-alamat ia tu kita dah nyata dah saat ni tu dengan sekitar lalu. Mudah-mudahan kita dapat kita ni dapat semua boleh dapat faham dengan ini mata pelajaran kita. Mudah-mudahan kita boleh pergi lagi pada majlis yang lain, masuk lagi dalam perbahasan yang lain. Jadi orang panggil maklumat kita tu jadi mutawasilah. Mutawasilah daripada kita mulakan dengan al-kalam, dengan al-kalimah, kenakan isim, kenakan fi'il, dan dalam fi'il saat ini terbagi pada 3, iaitu fi'il madhi, mudhari' dan fi'il amr. Dalam fi'il saat ini tu ada 2 yang kita kena buat perhatian, iaitu ia ada hadas kalau kuih perbuatan, dan dia ada zaman, dia ada masa. Sama ada masa yang telah lalu, masa yang sekarang, dan masa lagi akan datang. Tu dia. Nampak malam ni kita setakat ni dululah. Mudah-mudahan kita dapat boleh ambil perhatian semua, dan mudah-mudahan kita saat ni tu boleh ikut bersama kita hingga terusnya halaqah kita ini, insya-Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.